Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Riya' dan nifaq beserta maksiat, itulah yang menyebabkan datangnya kemiskinan, kehinaan, dan sebabnya terhalau dari pintu Allah Azza wa Jalla. Orang yang riya' lagi munafik itu mengambil dunianya dengan pakaiannya, menyerupai pakaian orang-orang yang soleh, padahal dia sendiri bukan ahlinya. Dia cuba berkata-kata macam orang-orang yang soleh berkata-kata, berpakaian seperti pakaian mereka, tetapi tidak beramal seperti mereka beramal. Orang-orang ini sering mengaku dirinya alim, berlagak seperti orang-orang alim, padahal mereka bukan. Ucapanmu la ilaha illallah itu semua dakwaan sahaja, omong kosong belaka, sebab engkau tidak bertawakal kepada Allah, tidak meletakkan kepercayaanmu kepada Allah. Lebih dari itu, engkau membelakangi Tuhan dengan hatimu. Apa buktimu terhadap ucapan dua kalimah syahadahmu itu? Wahai orang yang berdusta lidahnya, bersikap benarlah dengan dirimu. Wahai orang yang melarikan dirinya daripada Tuhannya, kembalilah kepada Allah dan tujukan hatimu ke pintu Tuhan Azza wa Jalla. Betulkan dirimu serta mohonlah keuzuran terhadap masamu yang lalu. Dalam keadaan beriman, engkau boleh mengambil dunia dengan kebenaran syariat, dan dalam keadaan kewalian, engkau boleh mengambilnya dari tangan keamanan Allah dengan penyaksian kedua-duanya kitab Al-Quran dan Sunnah hadis Nabi SAW. Dan dalam keadaan darjah abdal dan kutub, engkau boleh mengambilnya dengan perbuatan Tuhan, iaitu engkau serahkan semua perkaramu kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita mendengar nasihat, wasiat, muhasabah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wasiat keimanan dan wasiat kesufian. Beliau menyatakan dan menyebut bahawa perkara yang benar-benar menjadikan kita miskin, perkara yang benar-benar menjadikan kita hina, perkara yang benar-benar penyebab kita dihalau daripada pintu rahmat Allah ialah riya', nifaq dan maksiat. Ketiga-tiga ini penyakit, dan ketiga-tiga ini perosak amalan, dan ketiga-tiga ini adalah perangkap yang memerangkap kita daripada mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga-tiga ini ialah makanan sebenar nafsu dan senjata utama syaitan. Dan ketiga-tiga perkara inilah yang menjadikan manusia seronok hidup di dunia, nak duduk kat dunia, berbangga dengan dunia. Maka penyakit-penyakit ini perlu diketahui oleh orang-orang yang ingin melanjutkan perjalanannya menuju Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah dengan keadaan Allah Ta'ala meredainya, merahmatinya dan mengampuninya, dan bertemu dengan Allah Ta'ala dengan keadaan dia mendapat balasan di sisi Allah, kurniaan di sisi Allah, syurganya, dan dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun kalau kita biarkan perjalanan ini disekat
dengan 3 halangan ini, bahkan 3 lembah ataupun 3 jurang neraka. Kerana kebanyakan yang masuk neraka kerana 3 sebab ini. Sebab riaknya, sebab munafiknya, sebab maksiat. Dan kebanyakan yang kufur bermula daripada 3 perkara ini. Walaupun Syekh tidak menyebut di sini tentang kufur, kerana beliau melihat kepada muhasabah kepada kita orang Islam. Kekufuran itu adalah satu sempadan yang hampir dicerobohi oleh orang yang ria, orang yang nifak dan orang yang melakukan maksiat. Sebab itu banyak hadis-hadis bila Nabi menyebut perkara yang membawa pada kekufuran. Walaupun seorang itu belum kufur, tapi sudah membawa kepada kekufuran. Mengheret. Bukan bila kita sebut riak, dinamakan oleh Nabi SAW sebagai syirik. Ia syirik kecil. Namun penjenamaan sebagai syirik, satu benda yang patut kita lihat besar. Sehingga Nabi SAW menyatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku beritahu pada kamu perkara yang lebih aku bimbang daripada Dajjal itu sendiri? Ada benda yang aku lebih bimbang daripada Dajjal. Lalu jawab para sahabat, qalu bala. Ya Rasulullah, terangkan pada kami. Jawab Nabi SAW, asyirkul khafi. Syirik yang halus. Syirik yang kecil. Dan riwayat lain disebut asyirkul asghar. Syirik yang kecil yang jarang orang perhati. Lalu baginda SAW pun menyebut syirik itu bagaimana berlaku. An yakumar rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazarin nas. Seorang itu bangun mendirikan solat. Lalu bila dia merasakan ada yang memerhatikan solat, dia mengindahkan solat. Dia mencantikkan solat. Dengan bahasa lain, dia nak pujian manusia atas ibadat. Tuan-tuan, kita kalau inginkan pujian manusia atas amalan dunia, kita tidak tercela. Kalau tuan-tuan rumah cantik, orang puji, dan kita pun memang nak suruh orang puji, rumah kita lawak, tak salah. Tuan-tuan pakai baju lawa, nak suruh orang puji, tak salah. Sebab benda dunia memang begitu dipuji. Kalau saya sengaja solat kereta saya biar lawa, supaya geng-geng saya puji, tidak salah. Itu tidak dinamakan riak. Tidak dinamakan riak. Kerana kita bicarakan riak pada urusan agama. Pada urusan ibadat. Yang patut dikhususkan kepada Allah. Ya, dunia itu tak ada nilai di sisi Allah. Maka tak ada isu riak di situ. Kalau saya suka berpakaian cantik supaya dipuji penampilan saya lebih kemas, maka ini tidak dinamakan riak. Kalau saya suka saya hidangkan makanan yang banyak supaya dikatakan, oh, ini seorang yang rumahnya banyak makanan, maka itu tidak riak. Tapi ada syarat juga. Kalau sekiranya kita memang ingin dipuji hal-hal duniawi kita, motor kita, kereta kita, rumah kita, anak-anak kita yang insya-Allah cerdik, bagus, dengan syarat. Boleh minta dipuji dengan syarat kita tak pernah menghina orang lain. Jangan sebab kita ada, tengok kereta saya cantik. Kereta awak ni buat tukung je, kita hina. Dipanggil ramtun nas. Bila kita hina orang, maka dia rosak. Selagi mana kita ada segala benda indah atas dunia ni, kita tak hina orang. Bahkan kita bersyukurlah kita dapat benda yang baik. Kita makan makanan baik, alhamdulillah. Jangan menghina orang. Kerana penyebab nikmat ditarik. Dan yang kedua, kalau kita suka dipuji, perkara duniawi kita, kita pandai masak. Orang pun puji, sedaplah orang masak. Memang saya tahu akan puji saya. Sebab jarang orang keji saya ni, makanan saya memang power. Ya, syaratnya ialah kita katakan tidak menolak kebenaran. Yang disebut oleh Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun bin nas, atau wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina manusia. Tetapi bila kita bagus, tiba-tiba orang sebut sesuatu yang baik, yang benar. Contoh haji memang bagus je, kereta besar, rumah besar. Tapi haji masjid tak pergi. Kita pun mula tolak. Itu kebenaran, nasihat tu pernah kebenaran. Haji bagus je, haji kaya. Tapi zakat haji tak keluar lah. Itu kebenaran. Lalu kita pun tolak, buat apa zakat? Contoh.
Maka di situlah mula murka Allah Ta'ala pada ahli dunia ini. Selagi mana kita ada hal-hal duniawi, tuan-tuan tak hina orang pun. Tapi tuan suka, dan suka orang puji kita, tak ada hal. Dan kita tidak menolak kebenaran kalau orang sampaikan. Ya, kita ada bisnes besar, orang puji besar, bisnes haji. Seorang nasihat haji keluar zakat tak? Oh, saya tak keluar lah. Haji kena keluar, insyaAllah saya keluar. Maka bagus, tak ada masalah. Baik, itu hal duniawi. Kita faham. Tuan-tuan berlari pantas supaya dipuji, paling terpantas di dunia, ini tidak disebut riak. Kerana ulama tak bahas riak pada urusan duniawi. Maka kita bercakap tentang hal ibadat yang sepatutnya hanya kerana Allah. Korban kita, solat kita, haji kita, sedekah kita, puasa kita. Ini kita tidak mahu pujian manusia. Kita nak pujian Allah. Seorang sahabat Rasulullah, namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala, seorang naqib yang terkenal. Seorang datang jumpa pada dia. Dia kata, wahai Syekh, nak tanya satu soalan. Kalau ada seorang tu, dia sembahyang, dia nak mencari redha Allah. Tapi dalam masa yang sama, dia nak manusia puji dia juga. Atau seorang yang dia ini berpuasa, dia nak cari redha Allah. Tapi dalam masa yang sama, dia juga hendak orang puji dia sebagai orang hebat yang berpuasa. Atau seorang yang bersedekah, dia nak redha Allah, tapi dalam masa yang sama dia nak puji manusia. Atau seorang yang pergi haji, dia nak cari redha Allah, tapi dalam masa yang sama dia nak pujian manusia. Apakah dia dianggap mendapat pahala? Jawab Ubadah bin Samit, sahabat Rasulullah, laisa lahu syai', dia tak dapat apa-apa pun pahala. Inna Allah Ta'ala yaqul, kerana Allah Ta'ala berfirman ini dalam hadis kursi, ana khairu syarikin, faman kana lahu ma'i syarik, fahuwa lahu kulluhu, la hajata li fihi. Aku sebaik-baik perkongsian, sebaik-baik orang yang dia berkongsi. Tapi kalau dia ada yang lain dia nak kongsi, maka aku tidak ada kena mengena dengan dia. Maka dia pergilah kepada orang yang dikongsi itu. Jadi kalau kita bila buat ibadat, kita nak kongsi dengan Allah, syarik. Maksud kongsi di sini ialah kita hanya nak beri pada Allah. Tapi kalau ada orang lain pun kita nak beri ibadat kita, maka Allah tidak berhajat. Kerana Allah perlukan sesuatu yang memang solid untuknya. Kerananya, yang disebut sebagai ikhlas. Kalau air ni yang jernih, jangan campur apa-apa. Campur sikit nampak. Walau sehelai bulu kecil nampak. Walau satu seekor semut kita pun nampak. Oh, air ni masuk semut. Kerana air ni mesti kekal khalis begini, bersih begini. So kita nampak tak ada apa. Kalau ada sesuatu saja kita cepat perasan. Maka demikian ibadat. Tak boleh kita nak kongsi. Saya sembahyang nak tunjuk korang dan nak cari redha Allah. Tak boleh. Mesti qasad kita kerana Allah. Baik, ibadat bila boleh dipuji? Tuan-tuan, ibadat boleh dipuji bila mana kita buat, lepas tu baru orang puji. Tanpa kita mencari pujiannya. Tiba orang puji, lalu kita pun suka, maka ini tidak salah. Seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, kita orang buat baik, itu dan ini. Tiba-tiba orang puji dan kita rasa gembira. Sahabat ini bernama Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kata Nabi SAW, busyra ajil. Itu ialah khabar gembira dari Allah, yang Allah segerakan tanda penerimaannya. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita buat benda-benda baik, kita maniakkan Allah. Lepas kita buat tu orang pun puji. Bagus Haji, Haji dah tolong ramai asnaf. Bagus Tuan Haji dah tolong ramai orang yang susah. Tuan Haji dah tolong gian-gian. Kita pun seronok lah. Sebab memang kita buat baik, kita seronok. Itu tanda penerimaan dan tanda kemanisan. Kita misalnya, kita berbakti pada mak ayah kita, kita jaga adik-beradik kita, lalu puji, bagus Haji pandai jaga adik-beradik. Kita buat tu bukan kerana pujian tadi, tapi lepas tu kita dipuji, maka itu ialah tanda penerimaan Allah. Allah Ta'ala terima. Jadi buat ibadat, jangan letak pujian manusia, Allah. Tapi kalau selepas itu dipuji, itu kita tak boleh elak. Tapi niat awal jangan berubah. Niat awal kita tu jangan berubah. Imam saya solat, saya haji, saya umrah. Imam saya baca Quran, saya zikir, saya belajar. Niat asal saya kerana Allah.
Lepas tu orang puji, oh dia tu rajin belajar, istiqamah belajar. Saya pun suka. Itu khabar gembira daripada Allah. Bushra ajil. Dan disebut dalam hadis Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi saya bukan dari awal nak itu. Saya bukan dari awal nak benda itu. Tapi benda itu datang. Dan memanglah kita akan memuji kebaikan. Itu fitrah. Sebab tu kita baca kisah-kisah ulama yang ni alim, yang ni zuhud, yang ni ulama yang tinggi takwanya. Ini ulama yang Masya Allah cukup penyantun kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Maka kegembiraan selepas itu tidak memberi mudarat apa-apa. Sebab itu kita kena tahu batasan. Jadi bila kita kembali kepada makna riya ini, seorang yang buat demi mencari redha manusia dan mencari bahagian di sisi manusia. Sebab itu kita dapat kenali sifat ini daripada diri kita bila kita lebih suka dalam hal ibadat nak tunjuk pada orang. Maka ia simptom yang perlu kita jauhi. Kerana itu banyak ibadat kita sembunyikan, melainkan yang tak boleh kita sembunyikan. Dan kita tak boleh sembunyikan solat berjemaah, menuntut ilmu tu tak boleh sembunyi. Kalau menuntut ilmu sembunyi-sembunyi tu belajar dengan jin. Solat berjemaah, solat jenazah, ini memang benda tak boleh sembunyi. Kita azan, kita iqamah. Ya, kita kadang-kadang mengeluarkan zakat. Itu tak boleh sembunyi sebab itu penting demi untuk menjaga agama kita. Nanti orang kata ni orang kaya tak keluar zakat. Tak, kita keluar. Kita ada bukti, kita ada sijil dia sekian-sekian. Jangan ditohmat kita nak selamat dia daripada buat dosa pada kita. Tapi ibadat seperti kita qiyamul lail contoh di rumah, kita baca Quran, kita berzikir, kita berselawat, kita menangis, kita meratap, kita mengayu. Biar ini kita lakukan secara rahsia. Pernah satu ketika Hasan Basri melihat seorang menangis di masjid. Dia kata, alangkah baiknya kalau kamu menangis di rumah. Alangkah baik kalau kamu menangis di rumah, supaya kamu lebih ikhlas. Sebab itu Nabi SAW menganjurkan kita melakukan sebahagian ibadat di rumah. Bukan semua sebahagian ibadat. Kenapa? Rumah ini ialah pelindung atau kita katakan lubuk keikhlasan yang sebenar. Di rumah kita. Kerana kebanyakan orang menganggap rumah itu tempat tidur, tempat menghabiskan masa, tempat rehat daripada kepenatan kerja. Jangan melihat rumah juga tempat ibadat. Sedangkan dalam Islam, rumah itu tempat ibadat. Rumah itu sebahagian ibadat dilakukan di rumah. Sehingga para sahabat ridwanullah yang majma'in, bila mereka naik rumah baru atau mereka beli rumah atau mereka ini pada permulaan Islam, mereka suka Nabi SAW bertandang rumah mereka. Mereka jemput. Kemudian mereka minta Rasulullah solat di mana-mana bahagian rumah mereka, lalu mereka jadikan sebagai musalla, tempat ibadat. Bahkan disunatkan kita di kawasan rumah, kita siapkan satu bahagian untuk kita beribadat. Kenapa? Kerana dia akan menyuburkan keikhlasan. Dan dia akan mendidik anak-anak. Dan dia beri syiar kepada rumah tadi. Dan dia menjadi matradatun li syaitan, penghalau kepada syaitan. Dan dia juga menjadi, kita katakan, benih kebahagiaan keluarga. Kita dalam keluarga, kita disatukan dengan apa? Gurau senda. Gurau senda banyak tersilap. Akhir tersilap hina. Kuat sangat bergurau. Dah terhina isteri, dah terhina suami. 4 hari gaduh. Gurau senda, kita tengok anak-anak kita gurau senda. Tak tahu patah tangan. Di asal gurau senda nak rapat, ibu boleh bergaduh besar. Kita di rumah kita kena tahu apa penyatu kita. Penyatu kita antara suami, isteri, anak-anak. Antara menyatukan kita ibadat. Ibadat kita. Sebab itu kalau kita nak solat duha, kita solat di rumah. Kalau kita nak solat sunat, solat di rumah. Sebaiknya kita nak buat witir di rumah. Dan kita nak buat, nak mengaji Al-Quran, banyakkan di rumah berzikir. Sebab itu bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikan sebahagian solat kamu di rumah kamu, jangan jadikan rumah kamu kubur. Bahkan jawab dalam hadis yang lain, al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rumah yang dibaca padanya surah Baqarah, syaitan tak boleh dekat. Di situ menunjukkan membaca Al-Quran. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut surah Baqarah kita baca. Nabi tak kata rumah yang dibaca qul huwallahu ahad.
Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut surah Baqarah, maknanya banyak masa mengaji kat rumah. Surah Baqarah tu berapa? 2 juzuk lebih, 286 ayat. Jadi kalau kita baca, paling kurang 1 jam. Kalaupun tak 1 jam setengah. Artinya, itu yang kita perlu buat untuk menyuburkan ikhlas kepada Allah. Ikhlas. Sebab itu kalau kita baca kisah para ulama dahulu, dalam ibadat mereka yang banyak, semuanya di rumah. Ada seorang tu, sebenarnya disebut oleh Syekh Muhammad Hayy Al-Laqnawi dalam kitab Iqamatul Hujjah. Seorang tu dia nak mati, lalu anak perempuan dia menangis. Lalu kata ayah dia, wahai anakku, jangan nangislah. Ayahmu telah khatam Quran di rumah ini sebanyak 4,000 kali. 4,000 kali ayah khatam di rumah. Fokusnya ialah macam mana dia mengaji tu di rumah ni. 4,000 kali. Dan 4,000 kali ni kalau kita kira, average-nya kalau dia hidup 40 tahun. Dia hidup 40 tahun. Artinya, paling kurang dia kena khatam 100 kali sehari. 100 kali setahun. Untuk dia mendapat 4,000 kali. Jadi kalau dia khatam 10 kali setahun, 40 tahun, mungkin 400 kali baru. 40 tahun. Tuan-tuan, kita dah hidup berapa lama? 50. Berapa kali khatam? Saya khatam Ramadan sekali, Ustaz. Maknanya barangkali kita baru khatam 4 kali. 4-5 kali. Jauh kita daripada pencapaian. Average malas-malas kita pun, tuan-tuan, paling kurang sebulan sekali. Malas satu. Bagi kategori ahli ibadat, dia anggap malas. Tapi secara hukumnya, kalau kita baca lebih daripada 10 ayat, kita dah tak dianggap lalai, kita okey lah. Baguslah tu. Secara umumnya, kalau kita baca sebahagian Al-Quran, kita masih dianggap baik. Namun kalau kita mengukur pencapaian orang-orang yang lain yang soleh. Sebab kita dalam hal dunia, kita ukur benda tu. Kita ukur orang yang berjaya hal dunia. Kita pun nak macam mereka. Jadi dalam hal akhirat juga begitu. Kita mesti ada kayu ukur kita. Kita nak ukur pencapaian akhirat, kita mesti ada contoh kita. Sebab kita ada banyak contoh dunia dalam mengukur pencapaian dunia kita. Rumah kita pun tengok rumah orang lain. Rumah orang itu lagi besar. Saya nak besar sikit macam rumah dia. Kereta orang tu lagi lawa. Saya nak buat kereta saya macam dia. Kita sentiasa ada contoh-contoh hal duniawi kita. Dan semua perkara. Tapi dalam hal ukhrawi, kita tak banyak contoh. Sekadar, ya Ustaz, apa yang ada. Tak, kita kena ada contoh. Ya, memang contoh terbesar dan teragung kita Nabi Muhammad SAW. Itu teragung. Tapi kalangan umat-umat Rasulullah yang telah membuktikan apa yang mereka lakukan. Supaya menolak hujah yang berkata, itu Nabi kami siapa? Nah, ini orang yang mampu melakukannya. Sebagaimana saranan baginda SAW. Maka kita pun menghala menuju sebulan sekali khatam. Artinya setahun 12 kali. Manakala tuan-tuan hidup 10 tahun, 120 kali. Kira tu. Kalau kita baca sejarah Imam Syafi'i, dia khatam Quran sepanjang hidupnya sebanyak 12,000 kali. Sepanjang hidup dia. Sampai beliau wafat pada usia 54 tahun. Bayangkan sehari dia boleh khatam sekali. Bahkan pada bulan Ramadan dia khatam 2 kali. Sebab yang diceritakan oleh Imam Ar-Rabi'. Itu murid yang setia dengannya. Artinya kita perlu ada sedikit pencapaian tadi. Pencapaian Quran lebih baik. Walaupun saya katakan memang kalau kita baca sejumlah Al-Quran, semuka kita dah tidak ditulis di kalangan orang yang lalai. Siapa membaca 10 ayat, dia bukan orang lalai. Namun saya katakan kita bila cintakan akhirat, kita akan cuba lebihkan, baca lebih. Tak boleh baca, dengar. Dengar, barangkali kita naik kereta dengar Quran tu. Mungkin dua juzuk dapat dengar. Khususnya bila kita bersendirian. Tapi kalau kita 3-4 orang duduk bersembang, maka tak sesuai. Bila Quran dibaca, kita tak sembang. Kita tak sembang. Quran dibaca, kita diam dan kita dengar. Dan kita cuba tadabbur. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Baik, kembali pada riak. Bila riak ni, tuan-tuan, punca kita miskin. Maksud miskin di sini ialah miskin pahala. Kita miskin harta tak apa. Jangan miskin pahala. Tuan-tuan, miskin harta ada orang bagi. Orang hantar kat rumah. Miskin pahala siapa nak hantar kat rumah? Kalau hari ni tuan-tuan mengadu tuan-tuan miskin. Ataupun tuan-tuan tak payah mengadu lah. Angkat bendera putih sudah. Atau tak payah angkat bendera putih. Jiran sebelah yang angkat bendera putih. Tuan-tuan juga mungkin dapat.
Orang hantar ke rumah. Sampai tak habis makan kita. Ni nak bagi beras. Ni nak bagi gula, gandum. Tapi bila kita miskin pahala, siapa nak hantar? Ustaz kita pun tak nak hantar, jangan kata orang lain. Ni saya nak hantar pahala semayang sikit kat awak. Saya nak hantar pahala puasa sunat saya tadi. Saya nak hantar ngaji. Tak ada. Tentang kita pun selalu terlupa nak hantar pahala ke mak ayah kita. Jangan kata orang lain. Mak ayah kita tu yang dah mati lama. Kadang-kadang teringat tak nak bagi tu. Sekali-sekala teringat. Tu pun bila dengar takbir raya, baru teringat, mak mati takbir raya. Kalau tak takbir raya, tak ingat mak mati tu. Mak ayah dia dah mati. Nak ziarah kubur, lagi payah. Hari ni ada alasan PKP. Masa tak PKP pun tak pergi juga. Gila setahun sekali Ustaz. Gila waktu balik-balik. Kita sengaja nak pergi memang tak ada lah. Kalau tersinggah, sampai tersinggah, menunjukkan bahawa tak ada orang boleh tolong amalan kita. Kalau mak yang kita sayang, ayah kita sayang pun, kita pun tak terfikir sangat. Jadi jangan duk berangan kuat sangat bila duduk dalam kubur ada orang hantar pahala kat kita. Kita tak nafikan mungkin akan ada doa-doa orang baik dan sebagainya. Tapi jangan berharap sangat. Kalau kita sendiri lupakan diri kita, bagaimana orang yang boleh ingat tentang kita? Sebab itu kita sebut ini miskin yang amat bahaya. Disebut dalam hadis, Nabi SAW berkata, Allah Ta'ala berfirman, Yaqulullahu lahum yawmal qiyamah iza jazan nasa a'malahum idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya hal tajidu indahum jazaan. Kiamat kelak, kata Nabi SAW, Allah beri pahala kepada orang yang buat amalan kerana Allah. Tinggal lagi orang yang buat amalan bukan kerana Allah. Lalu kata Allah, pergilah kamu kepada orang yang kamu riak dan tengok apakah kamu dapat pahala di sisinya. Itu pada hari di mana yang berkuasa itu Allah Ta'ala. Mutlak. Tanpa sebarang campur tangan manusia. Dan tanpa sebarang dakwaan manusia. Ya, kat sini kita dakwa, saya tolong dia, saya tu, saya ini, saya itu. Ya, kita boleh dakwa. Di sana tak ada orang boleh dakwa. Maka bila Allah kata, idhabu ilal ladhina kuntum tura'un. Pergilah kamu kepada orang yang kamu riak dulu. Ambil pahala kat situ. Tak tahu bukankah itu dikatakan miskin-miskin sangat. Sebab itu orang yang buat amalan bukan kerana Allah, dia ni miskin. Miskin. Dan dia ni hina. Apa maksud kehinaan? Kita bila nak mulia, kita gunakan pelbagai cara untuk mulia. Antara benda yang paling utama nak mulia, glamour. Glamour tu memuliakan. Sebab hari ni orang suka benda-benda yang menjadikan kita glamour. Orang suka TikTok, orang suka Facebook, orang suka IG. Kenapa? Ya, itu cara kita nak glamour. Dikenali. Tak ada orang tak suka glamour melainkan orang tertentu. Secara umum. Tujuan kita nak glamour tu terpulang masing-masing punya niat. Tapi glamour tu satu benda yang cara untuk kita muliakan diri kita. Sebab bila orang kenal kita, kita rasa mulia. Tapi ingat, bila kita cuma dikenal manusia dan tidak dikenal oleh Allah. Maksud tak kenal Allah, tak kenal kita ni tuan-tuan sekalian. Bukan makna Allah tak kenal kita dengan, kita faham tak kenal tu. Maknanya tak dia peduli oleh Allah. Orang je peduli, Allah tak peduli, kita hina. Kalau orang muliakan kita, tapi Allah tak muliakan kita, kita hina. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang Allah hina, jangan ada pun yang mampu muliakan dia. Tak akan ada yang mampu muliakan dia. Tentang Fir'aun, dia mulia dengan seluruh rakyat dokong dia. Namrus, dia mulia dengan seluruh rakyat dokongnya. Tapi Allah laknat Fir'aun. Bayangkan dia laknat sampai hari ini. Dia cuma mungkin mulia pada zamannya. Lepas itu dia laknat sepanjang zaman. Katakan Fir'aun, kalau kita baca setengah ahli sejarawan menyatakan dia memerintah 400 tahun. Dengan umur yang panjang. Katakan kalau kita accept maklumat tersebut. Dia memerintah 400 tahun sekian. Baik, dia sudah dilaknat lebih pada 400 tahun. Dilaknat lebih pada 400 tahun. Yalah, Nabi Musa AS beribu tahun dengan Nabi SAW. Dan campur beribu tahun pula dengan kita. Lihat, dilaknat lebih lama. Namrus. Katakan rakyat di negara Babil atau Kaldanyin memuliakan dia.
sehingga dia membakar Ibrahim AS. Allah menyelamatkannya, sehingga Nabi Allah Ibrahim dihalau keluar dan baginda berhijrah ke Filistin, ke Mesir, kemudian ke Mekah, kemudian kembali menetap di Filistin. Numrus ini terus dilaknat sampai hari ini. 2 bilion umat Islam baca Quran menyebut tentang laknat kepada Numrus bin Kan'an. Katakan Abu Lahab, orang yang mulia dahulu, bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy mulia dengan harta, mulia dengan segala-galanya. Lalu dia menghina Rasulullah SAW dan menghina perintah Allah. Lihat hari ini kita baca Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan memang dia akan celaka dan dia akan binasa. Lihat bilion manusia baca surah itu, Al-Masad. Lihat bila Allah hina kita. Mustafa kama atatu, pernah mulia pada zaman ini. Hebat sehingga perkataannya tak boleh dibantah. Ucapannya ialah perlembagaan. Kata-katanya ialah undang-undang. Sehingga dia tak perlukan undang-undang bertulis. Mulutnya ialah undang-undang. Maka boleh dipinda, diubah ikut sesukanya. Dia rasa nak bunuh orang tu, dia bunuh. Dia nak keluarkan orang tu dari negara, dia keluar. Dia boleh buat apa saja. Undang-undang di mulutnya. Maka lihat bagaimana penghinaan dia hari ini. Sistem sekolahnya roboh satu persatu. Sekolah agama yang ditutup hari ini dibuka dan dibuka dan dibuka. Azan yang diubah bahasa Turki hari ini bertukar menjadi bahasa Arab kembali. Masjid yang dijadikan muzium akhirnya kembali orang bersolat Jumaat. Kehinaan mana bila segala sejarahnya hilang? Tinggal ialah sakit baki laknat yang terus kepada dia. Kerana itu ini kita namakan hina. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, siapa yang nak mulia tanpa takhta, kuat tanpa kuasa, maka Nabi bertakwa kepada Allah. Takwa, menjauhi dosa. Dia akan kuat tanpa perlu ada takhta atas kepala. Dia jadi mulia tanpa perlu ada harta yang banyak atau pengikut yang banyak. Dia bertakwa kepada Allah. Kerana Allah akan mengangkat orang yang bertakwa. Sebab itu orang beriman sentiasa didoakan dalam khutbah. Jadi didoakan dan tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hamba Allah yang soleh. Dia sebut dalam solat oleh bilion manusia yang solat. Sebab itu orang yang riak ini sentiasa hina. Kerana itu kata Nabi SAW, man ahsana salata hina yarahu nas wa asa'aha haitsu yakhlu fatilka istihanatu istahana biha rabbahu. Rawahu Abu Ya'la. Siapa yang perelokkan ibadat ketika dilihat oleh manusia dan berlebih kurang dalam ibadat ketika bersendirian, itu ialah penghinaan. Dia menghina Tuhannya. Bila dia menghina Tuhannya, apa jadi? Maka Allah akan hinanya. Ada orang tuan-tuan bila dia buat ibadat, depan orang comel, belakang orang dia buat lebih kurang. Dia sedang menghina pandangan Allah pada dia. Dia memuliakan pandangan manusia padanya, tapi waktu Allah memandang dia bersendirian, maka dia buat lebih kurang, dia sedang menghina pandangan Allah. Dan orang yang menghina pandangan Allah, dengan cepat pandangan manusia yang pernah muliakannya bertukar menjadi penghinaan dan kecaman. Yang saya sebut tadi, orang yang rasa mulia dengan pujian manusia, akhirnya pujian yang diharapkan keji. Tak ramai mana orang yang membina kemuliaan dengan pujian manusia akan dikeji oleh orang yang sama. Orang yang paling rapat dengan dia dan dekat dengan dia. Sebab itu dalam kehidupan kita sentiasa berlaku pengkhianatan. Kalau kita nak sebut pengkhianatan, pengkhianatan itu mengajar untuk kita ikhlas pada Allah. Kalau kita berpegang teguh dengan orang sekeliling kita, kena yang banyak bongkarkan keaiban kita orang sekeliling kita, yang patut disorok dan sembunyi. Sebab itu kita nak kembali pada fitrah. Ikhlas menutup keaiban kita, walau cuba dibuka oleh manusia. Riak sebenarnya memalukan diri kita, walaupun cuba ditutup oleh manusia, tapi akhirnya dia membukanya. Tuan-tuan, benteng keaiban ialah ikhlas. Allah tahu kita tak mungkin buat ibadat sempurna. Allah tahu. Sembahyang kita tak mungkin sempurna, puasa. Tapi saya katakan, saya ada niat untuk sempurna. Tuan-tuan ada niat untuk sempurna. Maka Allah Ta'ala bila kita ikhlaskan kepadanya,
Allah tutup keaiban itu daripada dilihat oleh manusia. Manusia tak tengok pun waktu kita sembahyang kita fikir apa. Allah tutup. Manusia tak tunjuk pun perkara-perkara yang kita sembunyikan. Allah tutup. Sebab kita ada keikhlasan. Tapi sewaktu ikhlas tak ada, keaiban kita akan terbuka sedikit demi sedikit. Akhirnya kita seperti tak ada kemuliaan apa-apa. Lalu bila kita mati, nama kita tak lagi disebut. Sampai bila-bila. Sebagaimana nama kita tak disebut sebelum kita ada. Tapi ada orang, Masya Allah, walau dah mati, namanya masih disebut. Ya, kalau kita sebut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau dah mati beratus tahun, even ribu tahun. Kalau meninggal tahun 204 Hijriah, kalau sekarang kita 1443, berarti lebih pada 1200 tahun. Tapi namanya disebut. Kenapa? Kerana keikhlasan dia. Sebab itu ikhlas menjadikan kita mulia. Baik, kita ambil contoh, tuan-tuan, seorang wanita, pelacur Bani Israel, memberi minum pada anjing, lalu masuk syurga. Apa yang kita nampak? Adakah kita nampak beri minum pada anjing itu masuk syurga? Kalau begitu tak susah kita ibadat. Tuan-tuan tak payah kuliah, kita je cari anjing je seekor. Tuan-tuan beri minum, tuan-tuan tunggu masuk syurga. Tak ada orang berkata demikian. Dan tak ada pun sahabat buat demikian. Tak ada pun sahabat bila dengar hadis ini dibaca oleh Rasulullah, mereka cari anjing beri minum nak betul masuk syurga. Kerana mereka faham hadis ini lain. Mereka memahami hadis ini sebagaimana yang Rasulullah maksudkan. Apa dia? Keikhlasan. Tuan-tuan, amalan kita memang zahirnya nampak beza antara banyak dan sikit, besar dan kecil. Itu perbezaan mata zahir kita. Tetapi perbezaan di sisi Allah, ikhlas atau tidak. Di sisi kita, saya melihat fulan bin fulan solat sekian banyak, fulan bin fulan solat sekian sedikit, saya pun kata yang ni lebih banyak, dan yang ni lebih baik. Yang ni Masya Allah derma banyak, ini derma tak banyak. Okey, saya kata ini lebih baik. Zahir, pandangan zahir. Pandangan zahir kita, tatafadalu al-amal, mulia satu amalan dengan banyaknya dan bagaimana cara dibuat. Nampak hebat lah. Yang ni tolong orang pakai lori, yang ni tolong orang pakai trailer. Nampak ni bagus lagi ni. Yang ni tolong orang 100 orang tahu tentang dia tolong. Yang ni 1000 orang tahu. Maka pasti yang tolong yang diketahui oleh 1000 orang lebih dikenali sebagai orang baik. Tentang dunia ni ramai orang baik. Tapi ada orang lebih dikenali. Tapi bukan bermakna dia terbaik. Tapi dia lebih dikenali. Tapi kita tak kata dia tak baik. Kita sebut dia secara pandangan zahir. Pandangan zahir. Muhasabah zahir. Yang ni saya dah sebut bila ada seorang tu namanya Haji Mahmud Arabi. Dia tolong orang. Ada seorang lagi doktor miskin kat Mesir. Dia doktor tu miskin. Tapi dia suka bagi percuma pada orang. Antara ibadat orang kaya tadi dan ibadat orang miskin. Masing-masing ada kemuliaan sendiri. Tapi kalau nak kira banyak, kita nampak yang ni lah. Sebab dia ni sampai kita katakan ratus juta. Dan bila kita baca Sulaiman Ar-Rajihi, dia sampai derma saja bernilai $2 bilion USD. Dia derma. Pemilik Rajihi Bank. Nilai dermanya di estimate $2 bilion USD. Panjang dia hidup, dia derma 2 bilion. Banyak. Ya, kita puji atas banyak. Tapi kita bercakap hakikat. Namun hakikatnya bukanlah satu tuduhan yang sikit ini bagus. Bukan begitu. Maksudnya memahami sesuatu. Jadi kalau saya katakan hadis tentang perempuan yang beri minum anjing lalu masuk syurga, bukan isunya memberi minum anjing. Bukan itu isu dia. Saya kata kalau itu isunya, tuan-tuan belilah anjing kat rumah tu. Yang duduk kondo beli anjing seekor. Hidup flat beli anjing seekor. Kita kat masjid pun tambah anjing banyak-banyak. Sebab apa? Nak masuk syurga, Ustaz. Ni beri makan. Lepas kita sarapan, atau kita ajak anjing sarapan sekali. Jadi masuk syurga. Saya kata tak ada orang faham macam tu. Sahabat yang dengar hadis ni pun tak faham macam tu. Berarti ada benda lain yang Rasulullah SAW suruh kita faham. Ada benda lain. Apa dia? Keikhlasan. Itu asas pertama. Keikhlasan dia beri. Sebab kalau kita beri minum anjing, takkan kita nak tunjuk korang. Anjing ini malu kita nak tunjuk. Yang kedua, yang dipahami oleh para sahabat hadis tadi, ialah jangan memperkecilkan amal kebaikan. Amal kecil mana? Mungkin itu penyebab.
Dan yang ketiga yang dipahami bahawa rahmat Allah yang luas. Allah bila rahmati seseorang, siapa pun dia Allah akan angkat. Bila Allah nak rahmati. Tapi bila Allah Ta'ala murka, ini Barsisa, ini Bal'am bin Ba'ura, yang hebat tiba-tiba murtad. Boleh saja. Supaya kita mendambakan rahmat Allah dalam hidup. Jangan nampak diri kita. Supaya kita tuan-tuan dalam amalan, jangan berkira sangat mana-mana pun kebaikan, buatlah. Jangan nampak ni kecil, ni besar, saya buat yang besar lah, kecil tak nak. Kecil ni bagi orang kecil-kecil, jangan. Banyak amalan kecil jadi besar kalau tak dipedulikan oleh orang. Dan yang ketiga, ikhlas kita pada Allah. Sahabat faham hadis tu macam tu. Saya tak ada sahabat faham beri minum anjing. Kalau tidak, di Madinah penuh anjing. Tak ada. Anjing tu kekal najis mughalladhah. Namun kita tidaklah, kita katakan menghina, memukul dan sebagainya. Kalau saya kata hadis itu menjadi tonggak dalam pemahaman orang Islam tentang hubungan dengan anjing, tak ada isu dalam mazhab kita tentang basuh-basuhan anjing dan sebagainya. Dan kita kena ingat bila Rasulullah menyatakan, man iqtana kalban naqasa minhu qiratan. Siapa yang beli anjing, 2 qirat pahalanya kurang setiap hari. 2 qirat tu banyak mana? 2 gunung besar. Kalau orang tu beli anjing, pahala tu kurang sampai tak ada pahala. Masuk neraka pula sebab tu. Yang ni beri anjing masuk syurga. Ini bela anjing. Bela anjing lagi banyak. Beri makan, siap selon. Selon anjing dia ni. Treatment itu, ini. Rambut bersikat anjing. Barangkali anjing betina dia bagi pakai baju, bergincu pula. Tapi dek dia pelihara anjing kat rumah, pahalanya berkurangan setiap hari 2 qirat. Naqasa minhu qiratan. Berkurangan pahalanya 2 qirat. Seperti 2 gunung besar. Habis kalau beli seminggu, tak bankrupt. Dah lah subuh-subuh gajah. Ngaji Quran jarang sekali. Dah pahala susu suruk. Tuan-tuan kita 2 tahun ni tak berapa kerja pun rasa macam nak bankrupt lah. Padahal dah simpan banyak dulu tu. Yang tak menyimpan yang cerita lah. 2 tahun tak berapa boleh kerja ni. Sebahagian kita lah, bukan semua. Ada yang makin kaya. Sebahagian kita rasa macam nak bankrupt. Ustaz, saya tahun depan kalau tak ada, Ustaz. Ingat makan pasir. Miskin lah saya. Tentang itu kita tengok duit, pahala lagi lah. Bayangkan sehari 2 qirat. Jadi hadis ini dipahami dengan maksud yang sebenar. Apa dia? Ikhlas kepada Allah. Buat tu ikhlas. Walau kecil jadi besar. Jadi orang jadi hina bila tak ikhlas. Dan dihalau daripada pintu Allah. Kemudian Syekh menyebut, tuan-tuan tak payah menyamar lah nak jadi orang soleh. Tak payah menyamar lah untuk dapat gelaran ustaz, ulama'. Jangan, tak payah menyamar. Benda tu ialah anugerah Allah SWT. Kalau benar kita soleh, ya, kita soleh. Kalau benar kita alim, ya, kita alim. Tak payah nak belagak. Kita belagak ni pura-pura. Kita tak boleh bertahan lama. Kita nak jadi doktor palsu, buka klinik. Tak lama orang tahu kita doktor palsu. Sebab benda palsu ni tak memerlukan masa yang lama untuk tahu kepalsuan dia. Kita nak menyamar jadi ustaz. Supaya kita lebih bagus, glamour, dipandang mulia. Nak kutip derma senang sikit, ustaz. Kutip derma senang. Orang percaya. Orang akan tahu kita punya pembohongan. Benda itu tak akan ambil masa yang lama. Sebab yang asli ni dia bertahan lama. Yang tak asli, dia mudah jatuh dengan sedikit teknikal. Sedikit teknikal dia dah jatuh. Sebab dia bukan ahlinya. Tentang kalau kita sebut ahli tinju, ditumbuk banyak kali pun dia tak rebah lagi. Dia ahlinya. Kalau rebah sekalipun, dia mampu bangun dan lawan lagi. Tapi kalau bukan ahli tinju, dia kena sekali serik dia, tak masuk dah dia. Sebab dia bukan ahlinya. Orang yang memang ahli laut, dia mabuk kali mana pun, dia pergi lagi. Tapi orang yang bukan, mabuk sekali, dia bersumpah seumur hidup, dia tak nak pergi. Sebab dia bukan ahlinya. Sama juga kita sebut tentang alim soleh. Kalau kamu bukan ahlinya, kamu tak mampu tahan dia punya kecamannya, dia punya sepak terajangnya. Kerana semua benda tu ada sepak terajang dia. Semua. Untuk apa? Untuk membezakan siapa yang asli dan siapa yang bukan. Kita tengok, kita kan kalau saya pergi pasar kulit di Hussein di Mesir. Bila kita beli baju kulit ke apa benda kulit, dia akan uji nak tahu ini asli. Dia ambil dia punya mancis, dia ambil dia punya lighter, bakar. Begitu dibakar depan kita, tengok kulit. Bakar betul tu.
Dia bagi pula lighter. Sila bakar. Bakar. Kulit kan? Okay, ambil. RM200. Begitulah kalau orang menyamar. Kau ustaz main sini api bakar tengok sekali. Kalau bukan asli terbakar. Terbakar kita tuan-tuan. Kalau memang asli tak terbakar. Begitu setiap kita dakwa asli, kita akan diuji. Kita dakwa je. Sebab tu jangan belagak kalau kita bukan ahlinya. Tetapi jangan memohon gelaran. Tapi kalau gelaran itu memang Allah nak bagi pada kita, tak apa, silakan. Kemudian kata Syekh, mana bukti kita menyebut la ilaha illallah? Kalau kita hidup tak bertawakal pada Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah maka bertawakallah sekalian orang beriman. Tapi kalau kita sebut la ilaha illallah, tawakal kita pada harta, tawakal kita pada kuasa, tak ada benda tu, kita pun jatuh. Tak, kita pada Allah. Kalau tak ada harta, tak ada kuasa, kita tawakal pada Allah, Allah beri semula kita. Lihat para sahabat tawakal mereka, tinggal Mekah, mereka dapat balik. Yang kaya jadi kaya balik. Yang berkuasa, berkuasa balik. Tak ada benda pun kita rugi bila kita serah pada Allah. Sebab dunia ni tuan-tuan, dia banyak godaan dan ujian. Dia banyak tribulasi. Kalau kita tak serah pada Allah, kita akan tenggelam dengan tribulasi. Tapi kalau sekiranya kita serah pada Allah, ketahuilah bahawa musibah itu la yadum, tidak akan berterusan. Fa inna ma'al usri yusran. Bersama kesusahan itu akan ada jalan keluar. Allah menyebut jalan keluar yang banyak. Susah tu satu bentuk, jalan keluar banyak bentuk. Jadi bila kita cerita, sebab ekonomi jatuh ni, sebab sektor ni ditutup, Allah buka puluhan sektor lain. Tentang bila hari ni orang cerita, kita tak boleh berniaga. Hari ni, semua rumah kita jadi kedai. Dah, lagi banyak tempat. Tak payah fikir nak sewa-sewa dah. Rumah je, berniaga kat rumah je. Akhirnya, semua orang boleh berniaga. Kalau dulu yang berniaga yang ada duit, boleh sewa kedai ribu-riban ni, boleh. Hari ni, tak payah kau duduk rumah. Masak. Buat mi goreng, letak sikit depan tu, Pok Pandai pun datang. Order. Buat kat rumah je. Artinya sektor lagi luas dibuka. Kalau kita bimbangkan satu rezeki, nasihat Allah buka cabang-cabang rezeki yang lebih banyak pada itu. Kalau tuan-tuan baca sejarah dunia ni, sejarah dunia, tak pernah satu lubang rezeki ditutup kemudian tak timbul-timbul lain. Melainkan akan buka bercabang-cabang. Sebab tu kita tak bimbang macam geng-geng PBB bimbang. Bila rakyat bertambah banyak, nanti rezeki kurang. Nanti bila teknologi tinggi, lalu berapa sektor perniagaan atau sektor kerja akan ditutup. Yang saya pernah sebut, jangkaan mereka pada tahun 2050, ada lebih kurang 50 sektor atau mungkin 100 sektor kerja penting akan hilang. Kerana mesin mengambil tempat. Mesin ambil tempat. Dan mesin ambil tempat tu ada banyak tempat mesin tak boleh ambil. Garu belakang mesin tak boleh ambil, kita kena garu juga sedap. Kalau kita kata mesin ambil ni, mesin ni tuan-tuan dia juga alat yang sifatnya akan musnah. Kalau kita Ustaz ni semua mesin ambil, nanti peguam pun pakai robot Ustaz. Peguam ni robot, ni semua robot. Berniaga semua pakai cara mesin-mesin vendor semua. Kita mana ada peluang? Kita lebih pada itu. Ruang kerja manusia banyak. Akhirnya kita akan lihat nanti. Kita taklah cerita sekarang. Sebab bendanya belum berlaku sepenuhnya. Bila berlaku nanti kita pun lihat bagaimana ruang-ruang itu dibuka. Sedang rezeki Allah ni banyak sangat. Bayangkan kita dah nak mati memang tak ada. Bila memang kita dah nak mati, air pun tak boleh masuk mulut. Walaupun kita duduk dalam sungai, air tu tak masuk ke dalam mulut kita. Sebab apa? Dah matilah. Walaupun kita dalam kepuk makanan, pun satu biji, satu butir pasir, satu butir nasi pun tak boleh masuk. Dah memang mati. Tapi lagi mana kita ada umur, insya-Allah. Rezeki masuk. Kadang-kadang nampak sakit teruk, tapi nasi 2 pinggang lagi dia. Rezeki dia masuk. Kadang-kadang nampak sakit, selera besar. Lebih selera pada orang sihat. Kadang-kadang. Begitu rezeki dia ada. Yang sihat belum makan sikit sebab apa? Diet. Makan rumput-rumput je lah diet. Yang tak sihat makan semua. Alang-alang dah sakit ni Ustaz, biar kita makan sedap. Berarti dia rezeki masing-masing. Kemudian kata Syekh, wahai orang yang berdusta dengan lidahnya, bersikap benarlah dengan dirimu. Wahai yang lari daripada Allah, kembalilah pada Tuhan kamu. Dan kalau benar kamu sudah bersama dengan Allah, dunia itu tak akan lari daripada kamu. Lalu Syekh menyebut,
keadaan orang-orang yang mengambil dunia. Kalau kamu orang beriman, maka ambillah dunia dengan syariat. Ambil dunia dengan kebenaran syariat. Ambillah banyak mana pun nak ambil, asalkan ada kebenaran syariat. Macam kita cakap bahasa mudah, makanlah pun nak makan asalkan ada cok halal. Bahasa mudah kita. Itu syariat. Saya rasa nak makan kimchi lah, nak makan makanan Korea, Jepun sekian. Silakan, asal ada halal kau makan. Itu syariat. Saya rasa nak makan makanan daripada Brazil, teko. Saya nak makan makanan ni. Makanlah, ada halal awak makan, itu syariat. Tak ada masalah bila awak beriman. Tetapi kalau awak lebih pada itu, wali Allah, ni wali Allah, maka makanlah dengan penyaksian Quran dan hadis, dengan nas. Maksudnya gini tuan-tuan, orang awam macam kita akan tengok halal, kita tak perlukan nas. Halal itu syariat. Ya, halal. Tapi toke Cina macam mana? Tak, dia halal, awak boleh makan secara hukum. Kita bercakap secara hukum. Tapi bila seorang itu wali Allah, dia akan ambil lebih detail nas daripada asal. Nas asal Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dia akan lebih menjaganya. Maka dia tak akan makan melainkan bersama orang beriman. Kata orang kalau pengkap jaga, dia bukan kata makan tu yang dibuat oleh orang Islam. Dia tak makan, teman makan dia pun mesti orang beriman. Takkan ada seorang pun orang kafir bersama dia. Sebagaimana kita lihat Nabi SAW. Bagi dia tak makan sekelilingnya ada orang kafir. Makan bersama sahabatnya. Ibn Yahudi Qainuqa jemput Rasulullah makan, bersama Rasulullah makan itu Abu Bakar semua sahabat. Makan kalangan orang Islam. Supaya tidak hilang keberkatan makanan. Makan. Boleh tak makan dengan bukan Islam? Boleh. Itu syariat. Kita bercakap pada benda yang lebih utama. Nas. Ya, perbuatan Rasulullah SAW tidak semua menunjukkan larangan. Kadang-kadang Nabi buat secara khususiat atau lebih baik. Tapi bukan bermakna itu tak boleh. Ya boleh. Macam Nabi tak makan dhak. Nabi tak makan dhak. Tetapi secara syariat boleh. Maka para sahabat yang melihat Rasulullah tak makan dhak, mereka juga tak nak makan. Kerana mereka Rasulullah. Tapi Nabi tak larang yang makan. Sebab itu halal. Halal. Ini bahasa mudah untuk kita faham. Dan bila seorang tadi dah sampai ke darjat wali lebih tinggi, abda dan kutub, maka dia akan mengambil, dia akan serahkan semua pada Allah. Saya tak kisah makan apa, ada saya makan. Tak ada saya tak cari. Inilah akhlak Nabi SAW. Rasulullah SAW walaupun dia suka satu benda, tapi bagi dia tak cari. Dia ada, dia akan makan. Kalau tak ada, tak akan cari. Bila kita baca hadis banyak, kan Nabi SAW yuhibbul laham, kan Nabi SAW yuhibbul asal, kan Nabi SAW yuhibbul al-halwa, Nabi SAW suka madu, suka manisan, Nabi suka daging. Tapi anehnya Rasulullah tak cari. Bila pernah sampai 3 bulan, Rasulullah hanya makan kurma dan air. Walau Nabi boleh cari, Nabi tak nak cari. Tapi kalau ada, Nabi makan. Ini akhlak Nabi SAW. Sebab itu kadang-kadang sahabat-sahabat jemput Rasulullah makan. Ada kadang-kadang bawa roti cicah cuka. Nabi kata ni'mal idamul khal. Sebaik-baik makanan cuka. Nabi puji. Cuka bagus. Cuka kurma. Yang makan, kalau kita kat Malaysia ni cuka kelapa lah. Cuka nira, air nira buat cuka. Kalau Arab dia buat daripada kurma, cuka kurma, atau dia buat daripada buah tin, atau cuka daripada buah apple. Okey, cuka tu bagus. Tapi bukan makna dia terbagus. Bagus dia suruh Rasulullah tak hina makanan, maka Nabi makan. Ada makan. Tapi Nabi tak tiap hari makan cuka. Kita boleh sebut, bagus cuka, tiap hari makan cuka. Itu berasik bro. Kita ni macam pelik sikit, orang sebut suka tiap-tiap hari. Bukan. Suka Nabi SAW ada makan, tak ada tak cari. Rasulullah SAW suka makan labu, suka. Anas bin Malik meriwayatkan, bila baginda SAW makan labu, Nabi akan nampak bersungguh-sungguh, nampak suka. Tapi Nabi tak cari. Beli 1 lori labu tak kat rumah, tak ada. Nabi SAW suka makan madu. Kalau ada, tak cari. Tak bersungguh lah macam kita cari. Bukan maksudnya dosa cari, tak dosa. Kita sebut dari sudut bagaimana. Kalau aku orang panggil makan kaki kambing, ni kaki saya nak ambil lah free. Hari ni kaki kambing mahal. Berapa sekilo mahal, RM30, RM40. Dia nak jual kaki kambing dah RM10 sebatang. Dulu kita cerita tak ada nilai kaki kambing. Kalau hari ni lah orang kata, Ustaz, orang ajak saya makan mi bodoh pun saya pergi. Tapi tu mi bodoh Johor lah. Mi bodoh Melaka jangan mahal. Mi bodoh Kedah mahal. Glamour pula mi bodoh. Mi bodoh mahal pula harga ni. Tapi kalau kita sebut dulu,
dalam bahasa orang kampung saya, kalau benda tu macam simple, kita panggil ni nasi goreng bodoh je. Ni mi goreng bodoh je. Kalau air tu tak ada susu, ni teh bujang. Masuk teh bujang tak ada susu. Kalau susu teh kahwin. Dia bagi teh lah, teh kahwin. Bujang kan semua kosong, tak ada apa. Teh gula pun tak ada, teh bujang. Jadi bila sebut kahwin ada banyak, siap ada hiasan. Jadi di sini kita lihat bagaimana sifat para abdal, dia tak berkira buat makanan, ada makan. Dia tak mencela makanan, tidak mengaibkan makanan. Ini akhlak. Begitu bila datang seorang tu keikhlasan dan beragama, bila dia berjaya membersihkan diri daripada nifak dan maksiat, maka dia boleh lebih kurang dengan dunia. Tapi kalau dia ada nifak, dia ada riak, dia ada maksiat, dia akan menyusahkan hal dunia. Tak boleh, ni sikit dia tolak. Ada seorang hamba Allah tu kaya lah. Dia buat istana dia beribu bilik. Seorang datang, dia kondeng satu bilik. Dia robohkan semua bilik tu. Dia kondeng sikit je. Terus. Orang ni jangan dia kondem dunianya, dia akan beki semua. Tapi kalau kondem akhirat, buat diam. Sebab orang bila ahli maksiat, ahli nifak, ahli riak, dia akan cerewet dengan dunia. Baju cerewet, jangan lebih kurang baju dia. Ini kalau sikit keduk ni, dia mengamuk, pecah semua pekerja dia. Kalau orang tu tak kisah, keduk kerepak banyak, elak, dia gosok gini je. Dah siap, dah gosok macam ni. Tangan dia boleh jadi striker, dia okey. Tapi orang kalau cerewet tuan-tuan, makan, kalau tu pinggang tak mahal tak boleh. Orang yang biasa campak atas lantai boleh makan. Ni, buat letak suprah tu, makan dia. Sebab apa? Dunia tak ada hati dia. Sebab tu dia boleh lebih kurang dengan dunia. Tapi dia tak akan boleh lebih kurang dengan akhirat. Tapi orang yang nifak riak, dia ada simptom dia. Dia boleh lebih kurang dengan akhirat, tetapi dia mengira dengan hal dunia. Silap protokol siap. Salah letak sudu pun dia marah. Ni kenapa sudu tak macam ni? Bukan betul protokol. Sudu mesti tak macam ni. Macam ni. Sudu dia. Kita tak sudu pun tak ada. Pakai sudu patah, sudu kontok patah. Boleh lagi. Lepas. Kenapa? Kita boleh kurang dengan dunia. Walaupun kita orang kaya boleh duduk atas lantai, bersimpul makan dengan tangan, makan sedulang, tak kisah kita. Selera makan tak selera tu lain dia je lah, tengok. Tapi kita tak mengambil berat hak duniawi ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.